muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah malam ini kita akan sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada Manzumah Aqidatul Awam yang disusun oleh Asy-Syarif Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibillahi ishrina sifah, di muka surat 6 ya. Wa ba'du, selepas itulah ya, selepas baca bismillahirrahmanirrahim, selepas hamdalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, selepas salawat ke atas junjungan Nabi SAW dan para sahabat dan keluarga baginda, selepas itu, ini mukaddimah, maka masuk ke dalam isi kitab. Fa'lam biwujubil ma'rifah, ketahuilah bahawa makrifah iaitu kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah suatu kewajipan. Min wajibil lillahi ishrina sifah, untuk mengetahui daripada perkara yang wajib bagi Allah itu 20 sifat. Baik, apa makna wajib di sini? Sebab itu kita melihat bahawa dahulu, walaupun orang dahulu tidak ada sijil, tidak ada BA, tidak ada master, tidak ada PhD, tetapi ilmu mereka Masya Allah Tabarakallah mantap, kerana mereka mulai dengan pembahagian-pembahagian yang perlu. Mulai dengan mabadi ilmu misalnya yang 10, kemudian bila mereka membicarakan hukum juga, mereka perdetailkan hukum apakah yang mereka sedang bicarakan. Maka kita boleh katakan hukum dibahagikan kepada 3. Pertama yang dikatakan sebagai hukum syarak, iaitu khitabullah, itulah perintah Allah. Dan hukum syarak sendiri boleh dibahagi kepada 2. Satu, hukum yang menjadi mukaddimah kepada hukum, iaitu hukum wad'i ya, ada di sana sebab, ada di sana syarat, ada di sana mani', kemudian natijahnya sama ada amalan itu sah ataupun batal. 5 hukum wad'i. Natijahnya adalah 5 hukum yang taklifi, wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Itu kita biasa dengarlah. Dan insya-Allah ta'rif dia pun sedikit sebanyak kita tahu apa makna wajib. Kalau yang paling mudah, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Tapi adakah itu yang dimaksudkan di sini? Wajib bagi Allah Ta'ala begitu? Kelirulah. Kalau wajib bagi Allah Ta'ala begitu, apa yang buatnya, apa yang tak buatnya. Jadi di sana ada hukum syarak, ada di sana hukum akal. Apa dia hukum akal? Iaitu akal menetapkan. Cuba catat ya, hukum adalah menetapkan sesuatu perkara atau menafikan. Itu dari segi bahasa hukum ya, menetapkan sesuatu perkara atau menafikan dia. Kalau tak pandai, catat dalam bahasa Melayu, catat dalam bahasa Arab, isbatul amri au nafyuhu. Bagi yang tak boleh tulis bahasa Melayu lah ya, isbatul amri au nafyuhu, menisbatkan sesuatu atau menafikan dia adalah hukum. Jadi akal kita ni ada kalanya menisbatkan sesuatu atau menafikan. Itu yang dikatakan hukum akal. Boleh ke pula akal menetapkan? Boleh. Misalnya muslimin muslimat hadir ke kuliah isyak kita pada malam ini, insya-Allah meninggalkan rumah tadi dalam keadaan kemas, elok ya. Kemudian dalam keadaan pintu telah ditutup rapat. Maklumlah zaman kita sekarang ni, pintu yang ditutup rapat pun dia masih boleh masuk mencuri. Dan kemudian bukan setakat pintu ditutup, malah diselak, dimanggakan. Na'udzubillah, ini sebagai contoh sahaja, kita tak nak berlaku begitu. Katakanlah balik daripada kuliah, daripada jauh dah rasa tak sedap hati. Kenapa? Nampak daripada jauh pintu terbuka, sedangkan tadi dah tutup. Bila sampai dekat, yang dibimbangi betul-betul berlaku, dapati mangga terkopak.
Bila tengok dalam rumah habis barang-barang berselerak, ada barang-barang berharga yang hilang, maka apa yang akal kita kata? Ni mesti ada orang dah pecah masuk rumah ni. Sedangkan kita tidak melihat. Mata kita ada di sini, telinga kita ada di sini. Kenapa kita begitu yakin? Kerana akal kita mengatakan takkan dah, tak ada orang buat. Sehingga kan misal sebagai contoh, jiran kita dia tak keluar, dia tak datang kelas pengajian, dia ada di rumah, kita tahu. Nah, kita balik pada pengajian, dia pun kebetulan keluar. Dia kata kenapa? Kita kata Ji nampak tak siapa pecah masuk rumah saya ni? Dia pun jawab, dia kata tak ada pula, saya duduk di rumah tadi. Takkan jadi sendiri apa Ji? Dia kata takkan jadi sendiri. Kita kata tak apa Ji, mungkin Haji tengah tidur ke, sambung balik lah dia. Sebab jawapan dia tu tak munasabah. Dengan apa? Dengan ketetapan akal. Ada pula jadi sendiri. Tadi dah tutup, boleh ke terbuka sendiri. Tadi dah kunci, boleh ke terkopak sendiri. Tadi dah susun elok, ada ke berselerak sendiri. Itu namanya hukum akal. Akal yang menghukumkan demikian, padahal kita tidak ada di tempat kejadian. Maka bila Tuan Haji itu kata jadi sendiri, kita kata mustahil. Mustahil itu hukum akal. Mustahil jadi sendiri. Wajib ada orang yang buat kerja ni, itu wajib hukum akal. Bukan wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa, bukan. Ini wajib hukum akal. Akal kata wajib ada orang buat. Tapi agak-agak siapalah punya kerja ni. Orang nak menuntut ilmu pun payah. Kita sibuk menuntut ilmu di sini, dia sibuk menuntut harta kita. Siapalah agaknya? Dah kan, entahlah. Mungkinlah penagih dadah nak cari duit beli dadah. Mungkin juga pencuri profesional, memang dia tunggu, dia timing, kita keluar dia masuk. Mungkin ni hukum akal namanya harus. Makanya hukum akal terbahagi kepada 3. Sama ada akal menetapkan sesuatu itu mesti ada, namanya wajib. Tak boleh tak ada, wajib. Macam tadi lah, bila dah berubah mesti ada yang ubahkan dia. Bila dah tertutup mesti ada yang buka. Bila dah kunci mesti ada yang kopak. Bila dah susun mesti ada yang selerak. Mestilah namanya wajib. Ataupun akal mengatakan benda itu tidak akan ada, tak boleh terima benda itu ada. Jadi sendiri dengan tak ada orang tu mustahil. Itu hukum yang kedua, wajib, mustahil. Dan yang ketiga tadi yang kita katakan mungkin penagih dadah, mungkin pencuri profesional, itu namanya harus jaiz. Jaiz, jim, alif, hamzah, zai. Bukan sin ya. Kalau sin tu Jabatan Agama Islam Selangor, jaiz. Ini jaiz dengan zai. Maknanya boleh jadi. Jadi hukum akal itu dibahagikan kepada 3. Yang wajib, misalnya kita kata setiap sesuatu yang ada tu tentulah ada yang mengadakan dia. Macam surau ni takkan jadi sendiri, dan berubah surau ni. Dulu tak macam ni, sekarang dah berubah. Mungkin dah lama tak datang ke surau An-Naim, dia kata lain dah surau An-Naim sekarang. Siapa yang buat? Tak ada orang buat, dah jadi sendiri. Haji ni usik saya pula. Sebab mustahil. Ataupun dia kata ni perkenalkan bapak saya. Saya umur 20, bapak saya umur 13. Itu kan melawak. Tak ada ke bapak lebih muda daripada anak pula. Kalau bapak lebih kecil daripada anak, tu tak mustahil. Anak menurun mak besar. Jadi anak lebih besar pada bapak, tu tak mustahil. Tapi kalau anak lebih tua daripada bapak, akal kita tak payah fikir panjang, kata kita mustahil. Jadi bila kita sebut apa yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sesuatu yang akal kita tidak boleh terima, benda itu tidak ada pada Tuhan. Kita ambil yang mudah lah InsyaAllah kalau kita tak belajar sifat 20 pun, kita pernah dengar orang ajar sifat wujud. Kan? Mungkin yang hujung-hujung tu kita dah kelang kabut lah. Kaunuhu mutakalliman, kaunuhu. Tu mungkin kita kelang kabut lah. Tapi kalau wujud, insyaAllah setakat 3 yang pertama tu insyaAllah kita masih ingat lupa. Ingatlah tak lupa. Wujud, qidam, baqa. Jadi akal kita tidak boleh terima yang dikatakan Tuhan tu tak ada. Kalau kita lihat misalnya kepada diri kita,
Macam orang macam saya ni pakai cermin mata. Kenapa pakai cermin mata? Ada setengah orang dia pakai cermin mata supaya nampak bijak. Nampak macam mata nampak macam cerdik ya. Padahal tak lulus SPM pun, tapi nampak bijak. Bukan, saya bukan pakai cermin mata supaya nampak bijak. Sebab kalau tak pakai cermin mata tak nampak, kabur. Ni masalah orang pakai cermin mata ni. Benda yang paling susah orang pakai cermin mata nak cari adalah cermin mata. Benda lain senang. Dia hilang jam dia boleh cari, dia hilang handphone dia boleh cari. Sebab masa tu dia pakai spek terang. Bila dia hilang spek, kelang kabut. Dia selalu kena marah dengan orang rumah tu. Itulah letak merata lagi. La ilaha illallah. Kadang-kadang tak ada dahi. Mana spek saya? Kenapa? Blur. Padahal kalau boleh kita tak nak. Kita nak supaya sharp. Asalnya kan belajar sains sikit-sikit lah dulu. Yang katakan mata ni sharp apabila otot itu dia mengadjust sehinggalah arca tu tepat atas retina kita. Bila otot tu dah tak boleh adjust secara tepat, maka dia lari. Arca tu tak betul-betul jatuh. Itu siapa yang menentukan? Kalau kita yang menentukan, pasti kita tak nak jadi macam tu. Pasti kita nak otot kita tu just nice, sharp. Tapi rupanya otot kita sendiri kita tak boleh kawan. Pertumbuhan dalam kuku kita, pertumbuhan bulu-buluan kita, misai janggut kita, rambut kita. Lagilah orang yang suka set rambut, sekali set rambut RM50, RM60. Kan elok kalau stay macam tu je rambut kita. Jimat duit kita. Kenapa jadi panjang? Kenapa jadi berubah? Ada benda-benda berlaku kita tak buat. Maknanya ada kuasa yang buat. Jadi akal mengatakan mustahil kalau Allah tu tidak wujud. Mustahil kalau Allah pula ada permulaan. Kidam tu maknanya, kalau kita terjemah kidam maknanya sedia. Tapi terjemahan tu tidak menjelaskan sedia. Apa yang sedia? Kita pun sedia. Dah sedia ke belum? Dah sedia. Jadi sedia tu kena diterangkan, maknanya menafikan permulaan. Jadi ilmu tauhid ni mudah, tapi apabila diistilahkan jadi sedikit payah bagi orang yang agak ada halangan dengan istilah. Jadi sebenarnya nak ceritanya, Allah itu wujud, dan wujud Allah tidak didahului oleh tiada. Kalau wujud kita didahului oleh tiada, wujud anak kita didahului oleh tiada, wujud cucu kita kadang-kadang sampai sudah tak ada. Jadi ketika itulah kita kena tahu sekurang-kurangnya 20 sifat yang tak dapat tidak pasti ada pada Allah. Bukan menghadkan kepada 20. Itu pun kadang-kadang orang zaman kita dia keliru. Dia kata takkanlah sifat Allah 20 je, nama Allah pun dah 99. Sebenarnya kita sebagai orang yang beriman, kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yang kita tak tahu, Allah je tahu. Dan maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan, lupa, letih, sakit, berhajat kepada sesuatu yang lain. Itu semua kekurangan lah. Dah lepas dah fardu ain kita. Bukan payah sangat, dah lepas dah fardu ain kita. Habis yang belajar panjang-panjang menafikan kam yang munfasil, kam muttasil, ta'alluq inkishaf, ta'alluq ijad, ta'alluq, itu fardu kifayah. Supaya apa? Supaya kalau ada orang yang keliru, ada syubhat, maka adalah dalam kampung, dalam negeri orang yang boleh tolong terangkan kepada dia supaya dia tu kekal sebagai orang yang bertauhid. Kalau tak, susah. Ada orang fikir, dia kata betul juga ustaz aku cakap, dunia ni semua begini canggih dan sebagainya, takkan tak ada pencipta. Penciptanya adalah Allah. Aku boleh terima lah setakat tu. Cuma yang aku tak boleh terimanya, Allah tu siapa pula yang pencipta dia? Di situ datang orang yang boleh menjawab keraguan dia. Kalau tak ada orang tu, tadi mula tanya ikut Dan, jumpa satu orang, dia pun bincang-bincang. Orang tu kata, bagi saya lah, yang kata Allah ni, Tuhan-Tuhan ni, sebenarnya itu terhasil daripada getaran kita. Kita tu bergetar. Jadi celaru lah. Itu yang kena ada fardu kifayah, maknanya sesuatu yang wajib tetapi bukan semua orang. Ada dalam satu tempat orang yang telah menunaikan kewajipan itu, maka terlepaslah tanggungjawab daripada orang lain. Fallahu mawjudun qadimun baqi
mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Maka Allah maujud, maknanya ada. Qadim, sedia ada. Baqi, yang kekal tanpa perakhiran. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, iaitu bersalahan. Ini bahasa lama lagi ni, bersalahan. Berbeza. Tapi bahasa lama tu dia lebih tepat sebenarnya. Sebab mukhalif ini di atas wazan mufa'alah, khalafa yukhalifu. Kalau mufa'alah maknanya daripada dua pihak. Contoh, qatala, bunuh. Orang tu bunuh, qatala. Tapi kalau ditambah alif, qatala, maknanya perbuatan membunuh tu daripada dua pihak. Kalau qatala, A bunuh B, selesai. Kalau qatala, A bunuh B, B bunuh A, boleh pula gitu. Maknanya usaha untuk membunuh, berbunuh-bunuhan. Namanya berperanglah. Jadi mukhalafatuhu tu dia lebih mantap. Mana apa? Bukan saja Allah tak sama dengan makhluk, makhluk tak sama dengan Allah. Bukan saja makhluk tak sama dengan Allah, Allah tidak sama dengan makhluk. Itu mukhalafah. Jadi ini 5 sifat. Kalau dari segi istilah ilmu tauhid, dia namakan sifat salbiyah. Jangan kita blok mental kita dengan nama-nama tu. Tahu bagus, tak tahu pun tak apa. Yang penting kita fahamlah Allah tu wujud, ya. Allah itu wujudnya tidak didahului oleh tiada, ya. Allah itu wujud tidak diakhiri dengan tiada, ya. Dan Allah wujud tak sama dengan yang lain. Dah selesai lah. Yang istilah ni cuma nak beritahu fungsi sifat yang kita katakan qadim, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, itu adalah untuk menafikan. Fungsi dia menafikan. Salbiyah ni dalam bahasa Arab maksudnya menafikan ataupun negatif. Allah ada permulaan, negatif. Allah ada perakhiran, negatif. Allah ada yang sama seperti dia, negatif. Maksudnya itu semua dinafikan. Itu fungsinya. Tapi kalau tak ingat pun bahawa ini sifat salbiyah, tak ada masalah. Tidak menjejaskanlah keimanan kita, ketauhidan kita. Yang masalah kalau kita kata Allah wujud ada permulaan. Baik, kembali kepada masalah tadi. Kadang-kadang orang keliru. Dia kata kalau begitu sebenarnya Allah dengan kita sama. Kita pun wujud, Allah pun wujud, kenapa pula tak sama? Tak sama. Kerana wujud Allah disebut sebagai wajibul wujud. Yang tak dapat tidak memang wujud. Adapun wujud kita jaizul wujud. Boleh jadi wujud, boleh jadi tidak wujud. Allah yang tentukan. Itu satu perbezaan. Yang kedua, wujud kita ada permulaan. Wujud Allah tidak ada permulaan. Di sini kadang-kadang boleh jadi celaru. Macam tadi lah, dia fikir takkanlah bumi ni berpusing, matahari turun naik, tak ada yang menjadikan. Okey, dia boleh terima. Ya, daripada air mani menjadi manusia. Kalau kita tengok air mani dan manusia itu kan lain. Air mani itu cecair. Manusia ni dia ada cecair darah, dia ada pepejal, dia ada macam-macam. Dia ada roh, dia ada fikiran. Daripada manusia itu pula keluar air mani. Jadi dia fikir, okeylah, saya boleh terimalah bahawa alam ni ada pencipta. Saya boleh terimalah yang dikatakan pencipta tu adalah Tuhan. Cuma yang saya tak settle tu, Tuhan tu siapa yang cipta? Ini peranan ilmu tauhid. Itu peranan dalil akal. Masalah zaman sekarang, ada segelintir umat Islam, mereka menolak dalil akli. Dia kata mana boleh belajar akidah pakai dalil akal. Ini dalil-dalil akal ni ilmu falsafah Yunani. Haram kita orang Islam belajar. Ini bid'ah, tak ada zaman Nabi. Memang tak ada zaman Nabi. Mana ada zaman Nabi kitab Aqidatul Awam? Mana ada zaman Nabi SAW kitab Sahih Bukhari? Mana ada zaman Nabi SAW qiraati? Ada sahabat belajar tajwid, idgham, ikhfa, izhar, ma'arid lis-sukun. Tak ada. Tetapi isi tajwid ada, iaitu memperelokkan bacaan Al-Quran itu ada diamalkan oleh sahabat.
Jadi demikianlah dengan ilmu-ilmu ini, termasuk ilmu tauhid, walaupun bentuk penyusunan tidak ada, macam kita belajar rukun sembahyang 13 perkara, tidak diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat begitu. Nabi tidak bilang kepada sahabat, yang pertama niat, yang kedua berdiri betul, tidak ada. Nabi cuma bagi tahu, sallu kama raaitumuni usalli, hendaklah kamu sembahyang sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Tetapi isinya ada. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan dengan niat. Maka sembahyang tu amalan. Maka ulama istimbat daripada situ, amalan dia perlu ada niat. Baik. Jadi dalil akli sebenarnya, pertama, catat ya, sesiapa yang mengatakan bahawa tidak boleh menggunakan dalil akli, kita hanya rujuk Quran dan sunnah sahaja dalam bab akidah, senafas dia berkata demikian, senafas itulah dia telah melanggar Al-Quran dan sunnah. Kerana apa? Kerana Al-Quran dan sunnah lah yang nak supaya manusia itu berfikir, menggunakan akal. Misalnya Allah Ta'ala tanya kepada kita, afala ta'qilun, kenapa kamu tidak guna akal? Dan Allah jelas bagi tahu, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu, Allah menerangkan, lakum, bagi kamu, al-ayati, tanda-tanda. Kenapa Allah terangkan? La'allakum tatafakkarun, moga-moga kamu boleh berfikir. Allah nak manusia berfikir. Ini mana golongan datang halang kita berfikir? Bermakna dia melawan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi kan sama macam orang Yunani lah, macam tu. Ni sifat-sifat 20 ni, pakai-pakai akal ni. Sama dengan orang kafir, tidak automatik benda tu salah. Kalau misalnya agama Hindu ajar kepada umat Hindu kena hormat kepada mak ayah, adakah bermakna kita orang Islam tak boleh hormat dengan mak ayah, takut nanti sama macam Hindu pula? Tak juga. Itu kebetulan sama. Agama kita pun suruh hormat pada mak ayah. Lihat Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram, hari Ashura. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu berpuasa pada 10 Muharram? Orang yang Yahudi mengatakan, kerana itulah hari yang Allah selamatkan Nabi Musa AS daripada Fir'aun. Itu amalan orang Yahudi. Tetapi oleh kerana berpuasa, kerana bersyukur dengan selamatnya seorang Nabi daripada musuh, itu selari dengan syariat Islam, maka Nabi SAW bukan sahaja tidak komplain, malah Nabi perintahkan umat Islam supaya turut berpuasa. Kita lebih layak, kami lebih layak dengan Musa daripada kamu. Sebab kamu dah selewengkan ajaran Nabi Musa, kami masih ikut sebagaimana Nabi Musa ajar. Maka kalau kamu bersyukur dengan Nabi Musa selamat, kami lebih layak bersyukur. Jadi Nabi suruh puasa pada 10 Muharram, walaupun kebetulan bersamaan dengan amalan Yahudi. Lebih lagi lah guna akal. Guna akal ni universal. Bukan orang Yunani saja guna akal. Daripada sebelum falsafah Yunani, manusia telah guna akal. Pertama. Yang kedua, akal tu nikmat. Betul kan? Sebab kalau tidak ada akal, tak masuk buku. Mana ada orang buat musyarat, misalnya musyarat surah An-Naim, Tuan Syed, pernah tak surah An-Naim buat musyarat, jemput sekali orang gila musyarat? Tak jemput lah. Sebab buat apa? Dia tak ada akal. Jadi bila ada akal tu nikmat. Orang ambil kira pandangan kita sebab kita berakal. Dan malah kita lebih jadi mulia daripada binatang. Bezanya kerana akal. Kalau fizikal, manusia kalah. Gajah lebih besar daripada manusia, kuda lebih kuat daripada manusia, harimau bintang lebih laju daripada manusia. Tapi manusia tetap mengatasi semua makhluk ini kerana akal. Maka nature akal Allah suruh guna. Yang Allah larang adalah salah guna. Misalnya mata, Allah suruh kita memandang. Afala tubsirun, kenapa kamu tak perhati? Tetapi Allah larang kita memandang kepada yang haram. Telinga, Allah suruh kita mendengar, tapi jangan mendengar kepada umpatan dan cacian. Akal Allah suruh guna untuk berfikir, tapi jangan berfikir macam mana nak menipu, jangan berfikir macam mana nak kufur kepada Allah, maka itu dilarang. Adapun yang ada dalam ilmu tauhid ini adalah cara berfikir yang Allah ajar. Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun.
Pada dalam diri kamu tu ada tanda-tanda kewujudan Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda keesaan Allah. Kenapa kamu tak perhatikan? Mana Allah suruh kita perhati? Kita ni berubah rupanya. Saya selalu sebut, kalau muslimat, sebenarnya bukan muslimat pun, muslimin pun sama juga, muslimat lah terutamanya. Kan cantik kalau muslimat itu kekal, umpama umur dia 18 hingga 25. Allah, akak dah berapa umur? 60. Akak 60, ya kan kembang hidung kita. Saya ingat baru 21. Sebenarnya kalau lelaki pun begitu juga. Dulu kalau kita masuk kedai, yang jaga kedai tanya, abang cari apa? Kita pun cakaplah, saya cari ni, cari ni, cari ni. Sekarang kita agak malas nak jawab, sebab bila kita masuk kedai tanya, pakcik cari apa? Bila aku kahwin dengan makcik kau ya? Kita tak sedar hati. Tapi nak tak nak kita berubah. Daripada kulit yang tegang menjadi kendur, daripada mata yang tegang menjadi kabur, daripada rambut yang hitam menjadi gugur putih. Dalam kelamaan masuk kubur. Jadi kalau kita perhatikan, benda yang berubah ni pasti ada yang mengubahkan dia. Sebab kita tak nak berubah jadi tua, kita tak nak berubah jadi kabur, kita tak nak berubah itu dan ini, tapi berubah. Maknanya ada yang mengubahkan dia. Yang mengubahkan dia itulah Allah. Bila kita perhati, masya-Allah, tabarakallah. Ya. Penuaan saya tak boleh kawal, jantung saya tak boleh kawal, peredaran darah saya tak boleh kawal, lupa parah saya tak boleh pilih. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang kenal diri dia, kata para ulama, maka nanti dia akan kenal Tuhan dia. Sebab apa? Dia kenal diri dia lemah, dia kenal Tuhan dia berkuasa. Dia kenal diri dia nak itu, nak ini, tapi tak dapat. Dia kenal rupanya Tuhan yang menentukan. Dia kenal diri dia jahil, banyak benda dia tak tahu, yang dia belum tahu lagi banyak, yang dia dah tahu tapi lupa balik pun banyak. Dia kenal Tuhan dia alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap yang punya ilmu ada yang alim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang Allah suruh. Cuma dalam istilah ilmu tauhid, bahasa dia tu agak kering lah, dry. Dia kata setiap benda yang berubah-ubah itu baharu. Setiap yang baharu itu pasti ada yang membaharukan dia. Maka yang membaharukan dia itu adalah Allah. Style lama. Tapi itulah basically. Dulu kita tak macam ni, sekarang baru kita macam ni. Dulu janggut kita hitam, sekarang baru putih. Siapa yang memutihkan? Saya dulu masa kecil kena tipu. Saya tengok rambut datuk saya tu putih. Datuk saya dia kerja tukang kayu. Saya tanya, kenapa rambut tok putih? Oh, you bucak atas kepala. Kita budak-budak percaya sebab itai bawah katil memang ada cat. Sebab ayah tok kiri saya tu tukang kayu. Tukang kayu biasa ada cat. Nasib baik saya tak ambil cat tu letak atas kepala. Rupanya bukan letak cat, Allah yang jadikan. Dah dulu hitam, macam mana boleh jadi putih tu? Jadi cuma dalam bahasa tauhid tadi, sebagaimana saya sebut, mereka sebut itu dengan sistematik, ya. Setiap yang berubah-ubah itu baharu saja putih, dulu hitam. Jadi setiap yang baharu pasti ada yang membaharukan dia, pasti ada yang menjadikan dia begitu. Yang menjadikan itu adalah Allah. Baik. Jadi macam mana nak jawab orang yang dia duk berfikir siapa yang jadikan Allah? Di situlah peranan ilmu tauhid yang menggunakan dalil akal. Kalau gunakan dalil Al-Quran, senang saja. Huwal awwalul akhir. Dialah yang awal, tidak ada permulaan lain pada dia. Dialah yang akhir, tidak ada penghujung, tidak ada kebinasaan. Tapi akal dia tak boleh tangkap yang tu. Maka kita terang kepada dia begini. Kalau kamu katakan Allah itu ada permulaan, akan menatijahkan salah satu daripada dua perkara yang mustahil. Kita terang elok-elok. Kesian pada dia, dia duk ingat getaran-getaran. Bagi tahu pada dia elok-elok, kalau kamu kata Allah tu ada permulaan, dia akan jadi sama ada mana-mana pun mustahil. Pertama, dia akan jadi begini. Kamu kata Allah ada yang menciptakan. Siapa yang ciptakan Allah? Katalah Tuhan A. Tuhan A siapa yang ciptakan? Dia akan pergi ke situ. Dia tak akan berhenti kat tu saja. Kalau dia boleh tanya siapa ciptakan Allah, dia akan tanya siapa yang ciptakan Allah. Katakanlah Tuhan B. Siapa yang ciptakan Tuhan B? Tuhan C.
Siapa yang ciptakan Tuhan si? Sambunglah sampai masuk Tanjung Rambutan. Itu dalam istilah tauhid dikatakan tasalsul, bersambung-sambung. Infinity itu mustahil. Mengatakan Allah begitu mustahil, sebab tidak akan jadilah. Dia tak tahu di mana berhenti. Ataupun dia akan jadi pusing. Yang tasalsul tu orangnya dah pencin, dia banyak masa. Dia layan, comot layan. Kalau orang yang kerja mana ada masa, dia akan fikir macam ni. Siapa yang jadikan Allah? Tuhan A. Tuhan A siapa yang jadikan? Tuhan B. Tuhan B siapa yang jadikan? Tuhan C. Tuhan C siapa yang jadikan? Oh, nak pergi kerja dah ni. Allah lah, senang. Dia pusing. Allah dijadikan oleh Tuhan A, Tuhan A jadikan oleh Tuhan B, Tuhan B jadikan oleh Tuhan C. Senang cerita. Tuhan C Allah jadikan. Pusing kot tu lah, senang. Itu mustahil. Itu daur macam tu, berpusing-pusing macam tu, mustahil. Jadi sama ada dia berpusing atau dia berterusan tanpa henti, kedua-duanya mustahil. Maka oleh kerana mengatakan Allah itu ada permulaan, menatijahkan yang mustahil, maka tak dapat tidak kita kena kata Allah itu tidak ada permulaan, maka tidak ada yang menjadikan Allah. Tapi Ustaz, saya tak boleh bayang, Ustaz, kalau Allah tu tak ada. Memang sepatutnya Allah tak boleh bayang. Kalau awak tak boleh bayang Allah, betul lah tu. Sebab kita makhluk. Apa yang terlintas di fikiran kita, makhluk. Bila terlintas di fikiran kita sesuatu, maknanya yang terlintas tu makhluk. Allah lain daripada makhluk. Bermakna Allah lain daripada apa yang terlintas di fikiran kita. Betul lah tu. Kalau kamu dah tak boleh bayangkan Allah bagaimana, betul. Sebab tu dikatakan al-ajzu anil idrak huwal idrak. Lemah daripada mendapati Allah tu bagaimana, betul lah tu. Dah dapat dah tu. Kalau masih bayangkan Allah tu begini, masih bayangkan Allah tu begitu, belum lagi. Dan jangan hairan kalau kita tak boleh bayangkan. Sebab akal kita terhad. Kita nak bayangkan makhluk pun tak boleh. Misal, nombor makhluk tak? Nombor, angka 1, 2, 3, 4 kan makhluk. Apakah nombor yang terakhir? Kalau kita katakan 1 juta, bagaimana dengan 1 juta 1? Kalau kita katakan trilion, bagaimana dengan 1 trilion 1? Kalau kita katakan nombor apa pun, kalau kita tambah 1, tidakkah nombor tu? Kalau makhluk pun kita tak boleh bayangkan dengan tepat, bagaimana nak bayang Khaliq, pencipta? Maka tenang, kita terima dengan secara dalil naqli dalam Quran dan akli bahawa Allah itu tidak ada permulaan. Dan baqa, Allah itu tidak ada perakhiran, ya. Jelaslah kalau binasa itu bukan Tuhan lah. Sebab itu kita katakan na'udzubillah, orang-orang yang terikut dengan ajaran sesat yang mengaku Tuhan itu, mungkin akal mereka sudah tak berapa boleh berfungsi dengan baik. Saya tengok satu rakaman orang interview pengikut Ayah Pin. Ayah Pin orang Terengganu. Wali company. Yang ikut dia orang Terengganu juga. Orang interview dia ceritalah kehebatan Ayah Pin begini ni. Dia bagi saya Ayah Pin itu Tuhan dah. Tuhan dah. Tuhan warna bang makan nasi. Takkan Tuhan makan nasi? Dah lah makan nasi cicah budu pula tu. Ayah Pin kan raja getih. Raja getih biasa makan nasi cicah budu. Dah Tuhan makan nasi cicah budu. Dah makan nasi mesti sakit perut, nak buang air. Jadi Ayah Pin tu lepas makan nasi sakit perut, pergi ke tandas ada orang, cepat sikit aku nak buang air ni. Macam tu ke Tuhan? La ilaha illallah. Yang nama Harun pun sama, Harun, orang faham, mengaku Tuhan je ke? Elok baca dia mahkamah kena stroke. Takkanlah Tuhan kena stroke. Fikirlah dengan waras. Tak lama lepas tu keluar dalam berita, saya terbaca dalam internet, tak tahu nak menangis ke nak gelak pun tak tahu. Sebab benda tu sangat tak logik. Mahkamah dapati Tuhan Harun bersalah. Tuhan didapati bersalah oleh mahkamah. Jadi sifat 20 ni yang kita mengaji ni menyebabkan kita dah eliminate daripada awal benda-benda yang impossible macam tu. Binasa kan Ayah Pin mati dah ya. Binasa. Sebab itu kita umat Islam, kita ziarah kubur insya-Allah tidak terlintas kita nak sembah orang dalam kubur. Kadang-kadang ada sebagai umat Islam dia suuzzon dengan orang Islam. Bila kita duduk tepi kubur angkat tangan doa, kuburiyun ni siap-siap sembah kubur. Buat apa kita nak sembah? Masa dia hidup pun kita tak sembah. Apatah lagi selepas dia meninggal. Bila meninggal tu jelas dia bukan Tuhan. Mustahil Tuhan tu mati. Tuhan tu mestilah hayyun la yamut, hidup dan tidak mati.
dan berbeza dengan makhluk. Yang ni yang kita menolak, memahamkan ayat-ayat mutasyabihat secara makna yang zahir akan mendatangkan Allah tu sama seperti makhluk. Yang ini jadi fitnah di zaman kita. Di zaman dahulu jadi fitnah masalah takdir. Duk bincang takdir Allah, akhirnya sebahagian jadi qadariyah. Dia kata mana ada takdir, dia kata Allah jadikan manusia, manusia buat sendirilah. Sebab itulah manusia tu diberi pahala, diberi dosa. Kalau Allah juga takdir perbuatan manusia, apa makna dosa pahala? Dia fikir gitu. Ini kufur. Sebab bercanggah dengan nas Al-Quran jelas, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, dan juga apa yang kamu buat juga Allah jadikan. Dan seolah-olah ada benda berlaku luar daripada kuasa Allah. Itu jadi syirik. Bila dia kata manusia buat sendiri. Dan orang Qadariyah yang betul-betul Qadariyah yang pure ni, dia sampai boleh kata Allah tak tahu kita nak buat apa besok. Bila kita buat besok, baru Allah tahu. Sebab itu ulama' tidak khilaf i'tiqad Qadariyah jadi kafir. Kalau Mu'tazilah tu masih ada khilaf. Mu'tazilah dia beza sikit. Kalau Qadariyah dia kata Allah jadikan api. Adapun yang jadikan terbakar bukan Allah api. Memang api kerja dia membakar. Tu terbakar tu tak ada kena dengan Allah. Iaitu ulama' kata jadi kafir. Tapi Mu'tazilah dia corner sikit. Dia kata Allah jadikan api, dan Allah jadikan pada api itu satu kekuatan membakar. Dengan kekuatan membakar yang Allah jadikan itulah maka api membakar. Maka oleh kerana ada itu, maka sebahagian ulama kata tidak kufur, sebahagian kata kufur juga. Yang kata tidak kufur atau yang katakan kufur lebih-lebih lagi lah. Yang kata tidak kufur pun tetap mengatakan itu adalah bid'ah yang haram, kerana seolah-olah ada benda berlaku luar daripada kuasa Allah. Jadi yang benar adalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iaitu Allah menjadikan makhluk, dan Allah juga menjadikan perbuatan makhluk ataupun kesan-kesan itu semua Allah jadikan. Allah jadikan api, yang menjadikan terbakar Allah bukan api. Apa maksud dia? Adakah maksud dia kalau kita nampak api kita boleh masuk dalam api? Bukan. Maksud dia kalau Allah kehendaki boleh jadi api menyentuh sesuatu tidak terbakar. Tapi jarang-jarang lah. Sebab benda tu adat. Adat ni adalah benda yang selalu berlaku. Bila yang jarang-jarang namanya khariq lil adat, mencari adat. Sama ada mukjizat sebagaimana berlaku pada Nabi Ibrahim AS, ataupun karamah berlaku kepada Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, tabi'in yang dicampak dalam api oleh Musailamah Al-Kazzab tak terbakar, ataupun sihir. Orang-orang apa ngamal ilmu sihir ke apa, dia pijak api apa semua tak terbakar, itu sihir. Maka kita ahli sunnah wal jamaah dari segi usul ikhtiar kita kena raikan asbab, memudahkan hidup kita. Padahal yang mengenyangkan kita Allah. Tapi Allah jadikan, biasanya Allah jadikan bila kita makan kenyang. Bila kita makan kenyang kan senang. Cuba bayangkan kalau Allah jadikan kadang-kadang makan kenyang, kadang tak kenyang, kadang susah kita. Ni aku lapar nak buat apa ni? Makan pun belum tentu kenyang lagi. Tapi bila Allah jadikan makan kenyang, mudah. Tapi jangan kita ingat makanan itu yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah Allah. Kadang-kadang Allah tunjuk kita tak makan, tak rasa lapar. Pukul 8 pagi biasa kita breakfast. Kalau tak breakfast lapar. Hari tu tak macam mana, sampai pukul 12, pukul 1 tengah hari tak lapar. Tapi kadang-kadang lah. Yang selalu makan tapi tak kenyang-kenyang. Itu lepas pinggan itu selalu. Baik. Kemudian kita menolak kenapa? Punca yang berlaku perbezaan antara kita dengan sebahagian umat Islam sekarang, yang dia kononnya mengatakan dia akidah salaf, dia akidah Nabi. Misalnya dia kata Allah Ta'ala tu duduk atas langit, duduk atas arash. Bila kita kata tak boleh begitu, arash tu makhluk, mustahil Allah tu duduk atas makhluk dia. Dia kata tak ada mustahil. Quran dah kata begitu. Jelas dalam Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang Rahman itu di atas arash dia duduk. Kufur kalau kita tak beriman. Nanti dulu. Bab akidah kita kena faham, dia bertunjangkan dalil yang qat'i. Apa maksud qat'i? Yang tidak ada ragu-ragu. Apa maksud dalil? Sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Dalla ya dulu menunjuk, dalil sesuatu yang menunjukkan secara tidak ragu-ragu lagi.
Kalau dalil itu zanni, maka tidak boleh jadi dalil dalam bab akidah. Berbeza dalam bab fiqh. Bab fiqh masih lagi kita boleh bersandar pada dalil zanni, sebab itu ulama boleh jadi khilaf. Tapi kalau dalam bab akidah tidak boleh, kerana akidah mesti yakin. Bila yang kita nak tunjuk tu mesti yakin, yang menunjuk tentulah mesti yakin. Kalau yang menunjuk tak yakin, bagaimana yang ditunjuk yakin? Contoh yang mudah, kita nak pergi ke satu tempat, kita tak pasti jalan. Kita pun tanya orang, bang, macam mana daripada sini nak ke Puncak Alam? Saya pun tak pastilah, tapi abang cubalah lalu kanan, kiri, straight, belakang. Kau pun tak pasti, jadi kita pun tak pastilah, sebab yang menunjuk pun tak pasti. Kalau dalil tu tak pasti, maka yang ditunjuk tu tak pasti. Dalam bab akidah tak boleh. Jadi dalam bab akidah tidak boleh guna dalil yang zanni, yang ada keraguan. Macam mana boleh zanni, ustaz, ni ayat Quran? Berani ustaz kata ayat Quran ada keraguan? Allah Rabbi. Zanni qat'i ada dalam dua sudut. Satu sudut yang dipanggil sebagai subut. Betul tu datang daripada Rasulullah SAW, betul ke? Kalau itu, kalau yang datang secara mutawatir, maknanya qat'i, tak ragu-ragu lagi. Mana yang datang daripada Rasulullah SAW secara mutawatir? Al-Quran keseluruhannya mutawatir. Jadi daripada sudut bahawa Al-Quran itu daripada Rasulullah SAW, tak boleh ragu-ragu lagi. Maka yang Syiah yang mengatakan Quran yang ada pada kita ni bukan daripada Nabi, itu boleh terkeluar daripada Islam. Sebab mutawatir lah, memang daripada Nabi SAW. Ataupun hadis yang mutawatir, iaitu pasti. Tetapi ada sudut yang lain, namanya dalalah. Yang tadi namanya subut. Masuk subut, betul ke itu daripada Nabi? Kalau dah sampai kepada kita secara mutawatir, apa maksud mutawatir? Bilangan yang ramai. Tak mesti Quran hadis saja. Berita-berita pun kalau sampai dengan bilangan yang ramai, kita yakinlah. Siapa sini ragu-ragu Donald Trump tu Presiden US? Ada tak yang masih ragu-ragu? Semua yakin? Yang yakin tu hadir tak cari masa Donald Trump kat sumpah? Ada hadir majlis dia? Tak hadir. Tapi kenapa yang yakin sangat? Sebab sekian ramai seluruh dunia dah bagi tahu benda yang sama. Takkan semua bakat menipu kot. Was-was teruk sangatlah kalau yang masih ragu-ragu Donald Trump itu Presiden US sekarang ni. Dia bukan Quran, bukan hadis, tapi dia sampai kepada kita secara ramai. Tapi kalau berita tu pilihan raya 14 April, percaya tak? Siapa yang cakap? Adalah maklumat dalaman. Oh tu takkan khabar angin je lah kot. Seorang cakap, dua orang cakap, mungkin dia reka-reka, mungkin dia salah dengar, mungkin dia sebab seorang dua. Tapi kalau dah ramai, mutawatir. Maka dalam bab agama kita, Quran semuanya mutawatir, hadis Nabi sebahagian mutawatir, kebanyakannya tidak mutawatir, ahad. Bila ahad tu adalah pula ulama kaji, kata sahih, kaji kata dhaif, itu cerita lain lah. Nak ceritanya, Quran pun daripada sudut yang satu lagi boleh jadi zanni. Daripada sudut subut tidak ada zanni, pasti daripada Allah, daripada Rasulullah SAW. Tapi daripada sudut yang disebut sebagai dalalah, catat, dalalah. Dalam bahasa Arab, dal, lam alif, lam ta marbutah. Dalam bahasa Melayu, suka hatilah aja macam mana, janji bunyinya dalalah. Maksudnya apa? Lafaz menunjuk kepada sesuatu makna. Ada kalanya pasti, ada kalanya tak pasti. Saya bagi contoh dalam bab fiqh dahulu, dan saya kerap bagi contoh ni sebab dia ada dua-dua, iaitu berkaitan tentang iddah perempuan yang dicerai oleh suami. Ulama nak tahu perempuan kalau dah kena cerai oleh suami, dia nak beriddah lama mana? Tunjuk Quran sunnah lah. Quran sebut jelas, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai oleh suami hendaklah dia beriddah selama 3 quru. 3 tidak ada ragu-ragu. 3 ni benda yang telah jelas, qat'i. Kalau Quran kata iddata quru, hendaklah dia beriddah beberapa quru, itu zanni. Beberapa tu berapa? Tapi bila Quran kata salah sata, sudah qat'i. Quran tu sendiri qat'i. Makna salah sah itu pun qat'i. Salah sah 3 lah.
Masalahnya kuruk pula jadi masalah. Qur'un dalam bahasa Arab boleh makna haid. Qur'un dalam bahasa Arab juga boleh bermakna suci dari haid. Jadi mana satu yang dimaksudkan dalam ayat tu? Itu namanya zonni. Padahal ayat Quran. Tapi apakah makna kuruk zonni? Bila zonni ada keraguan, ulama terpaksa rujuk dalil lain. Tengok ayat Quran lain, tengok hadis-hadis Nabi, tengok uslub bahasa Arab, adat makdud dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mengatakan kuruk dalam ayat ni maksudnya suci. Jadi 3 kali suci baru habis iddah. Ulama Hanafiyah buat benda yang sama juga. Tengok ayat Quran yang lain, tengok hadis Nabi, tengok uslub bahasa Arab. Kata ulama Hanafiyah, kuruk dalam ayat ini maknanya haid. 3 kali haid sudah boleh habis iddah. Maknanya Al-Quran pun masih boleh ada keraguan daripada sudut lafaz itu maknanya apa. Tapi kalau daripada sudut bahawa Quran tu daripada Rasulullah SAW, yang tu tidak ada keraguan. Yang tu kadang dia tak tahu beza. Ayat Quran ni Syekh, mana boleh ragu-ragu? Ya. Ayat mutasyabihat bukan sahaja zonni, tapi zonni yang sangat parah, tak boleh jadi dalil dalam bab akidah. Kenapa kita kata zonni yang sangat parah? Sebab zonni qat'i lafaz ni seterang mana dia menunjuk kepada makna. Kalau dia menunjuk dengan terang jelas tidak ada keraguan macam salah sah tadi, qat'i. Tapi kalau dia menunjuk dengan makna yang pelbagai, maka zonni macam kuruk tadi. Ya. Jadi ayat mutasyabihat, bagaimana tidak zonni? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu makna daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Itu macam mana nak jadikan dalil? Allah dia yang tahu makna dia. Bukan gitu Ustaz, dia bukan wakaf kat situ. Dia wakaf dekat satu lagi. La ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Bukan Allah saja yang tahu, orang yang mendalam ilmu pun tahu makna daripada ayat mutasyabihat. Ya. Kalau kita ambil qiraat yang itu pun masih lagi zonni. Sebab tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang mendalam ilmu dia. Orang biasa baca tak tahu. Maka tidak qat'i, tak jelas. Bila tidak qat'i, tidak boleh jadi dalil dalam bab akidah. Habis nak faham macam mana Ustaz? Istawa, yadullah, wajhullah, kita nak faham macam mana? Kita ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, kita ikut sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan salaf. Kebanyakan, bukan semua. Iaitu mereka takwil secara ijmali. Takwil di sini maknanya alih makna. Dia takwil boleh jadi makna tafsir, boleh jadi makna alih makna. Kalau dengan makna tafsir, tak ada yang tahu kecuali Allah, ataupun dalam qiraat yang kedua, dan orang yang betul-betul mendalam ilmu dia. Habis itu kita terpaksa mengalihkan daripada makna yang tak layak. Apa dia? Makna yang zahir tak layak. Jadi salaf pun begitu. Salaf tidak ada yang memaknakan istawa dengan makna duduk, tidak ada. Habis salaf faham macam mana? Salaf menyerahkan makna kepada Allah. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu apa makna dia. Dan malah setengah salaf tanya pun dah marah dah. Wasu'alu anhu bid'ah. Tanya tentang istiwa tu dah bid'ah. Jadi kita kena faham, baik salaf iaitu yang generasi awal ataupun khalaf yang generasi kemudian, dalam ayat mutasyabihat tidak ada yang memahamkan dengan makna yang zahir. Kenapa? Sebab tidak layak makna yang zahir itu bagi Allah. Sebab makna yang zahir daripada duduk adalah memberatkan berat badan itu kepada bahagian punggung. Kan nama duduk. Macam tuan-tuan sekarang duduk, saya duduk, cuma bezanya saya atas kursi, tuan-tuan atas lantai, tapi duduklah. Tapi kalau begini, duduk tak? Tadi tak? Kenapa? Sebab saya memberatkan jasad saya pada kaki. Itu makna zahir tak kenalah. Makna zahir pada duduk memberatkan jasad pada bahagian punggung. Cara mana? Bertinggung kah, bersila kah, bertimpuh kah? Itu cerita nombor 2. Itu makna zahir daripada duduk. Itu tidak layak bagi Allah. Jadi mereka ni tertipu atau menipu, salah satu daripada duanya. Bila dia kata kami beriktikad salah, lalu dia memaknakan dengan makna yang zahir, sama ada dia tertipu atau dia sedang menipu orang.
Sebab salaf tidak beriktikad demikian. Salaf serah makna kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nak macam salaf, kita tak payah bincang. Kita pasti istiwa tu ada. Menafikan istiwa tidak boleh. Jangan dinafikan, tak ada istiwa bagi Allah, tak boleh. Bercanggah dengan Quran. Quran kata sebut jelas, Ar-Rahmanu ala arsyis istawa. Kita kena isbat istiwa. Cuma bezanya apa makna istiwa. Kalau kita nak tenang sebagaimana salaf, tak payah bincang makna. Serah pada Allah. Allah lebih tahu apa makna istiwa. Kalau kita nak jalan khalaf, iaitu memaknakan dengan makna yang ada dalam bahasa. Dari segi bahasa memang ada makna tu, jangan direka-reka pula. Memang dari segi bahasa Arab ada. Dan yang lebih penting, tak bercanggah dengan akidah. Sebab itu sebahagian salaf mengatakan istawa di situ bermakna istaula. Sebab dalam bahasa Arab memang ada istawa dengan makna istaula, dan makna-makna yang lain lah. Dalam 15 makna daripada istawa, lebih kurang. Yang tak layak dinafikan. Kalau dikatakan Allah istawa dengan makna istaula, apa makna dia? Maknanya Allah menguasai arasy. Dari segi bahasa kena tak? Itu salah satu makna lah dari segi bahasa. Bukan satu-satunya makna. Salah satu makna istawa adalah istaula. Dari segi akidah, salah tak kalau kita kata Allah tu menguasai arasy? Malah Allah menguasai segala-galanya, bukan arasy saja. Maka khalaf tidak menyalahi, cuma tak pastilah itu makna yang Allah Ta'ala kehendaki. Tak boleh nak confirm 100% bahawa istawa tu mesti makna istaula, tak tahulah. Tapi kalau dimaknakan dengan istaula pun masih tidak bercanggah dengan akidah. Tapi kalau dimaknakan dengan duduk, maka itu bercanggah dengan akidah, kerana menetapkan Allah Ta'ala itu sebagai jisim yang duduk di satu tempat. Itu yang orang kita jadi keliru sekarang. Dia merasakan dia ikut pada akidah salaf, tetapi tidak. Dia merasakan dia ikut pada Quran, tapi meletakkan bukan pada tempat. Al-Quran ayat yang zanni, bukan pada bab akidah. Mutasyabihat, tafwid, serah pada Allah, atau takwil dengan makna yang layak. Ya. Dah pukul 10.25. Okey. Jadi saya dapat soalan, saya akan raikan soalan terlebih dahulu. Sebab saya panjangkan sikit di situ. Yang situ yang selalu jadi keliru, ya. Isu siapa jadikan Allah, sampai ada yang katakan Allah tu terjadi daripada getaran. Jadi kita perlu terangkan, mengatakan Allah tu ada permulaan adalah satu perkara yang mustahil. Dan di zaman kita ini kita diuji, ya, dengan sebahagian daripada umat Islam sendiri yang terpengaruh dengan fahaman tasbih, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, tapi dia merasakan dia sedang ikut Quran. Dia merasakan dia ikut akidah salaf. Jadi perlu kita terangkan yang demikian itu bukan ikut Quran dan bukan juga akidah salaf. Baik, soalan dia, kalau ada juga soalan lain boleh tulis, ya, bawa ke depan. Bolehkah Ustaz ulang tentang maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan perbezaannya? Wallahu alam. Ulama menerangkan dengan pelbagai penerangan, ya, tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni. Salah satunya adalah Ar-Rahman ini dia pada satu sudut lebih umum, iaitu sifat Allah Ta'ala Rahman ini dikenai, dimanifestasikan kepada semua. Baik dia itu mukmin ataupun dia kafir, dia akan dapat sifat Rahman Allah ini. Dapat rezeki, dapat minum, dapat kesihatan, dapat harta benda, ya. Kita terjemah apa ya Rahman? Pemurah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Maksudnya sifat Rahman Allah tu kena kepada semua. Dia tak beriman dengan Allah pun Allah bagi dia minum, kadang-kadang lebih lazat daripada kita lagi. Allah bagi dia harta, kadang-kadang lebih banyak daripada kita lagi. Tetapi kalau Ar-Rahim, ya, kasihan belas, itu hanya kepada mukmin sahaja. Hanya orang mukmin dikasihan belas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang tidak beriman itu akan diazab oleh Allah Taala. Tidak mengenai sifat Rahim itu kepada mereka. Itu salah satu yang diterangkan oleh para ulama. Beza antara Rahman dan Rahim, sedangkan root word dia itu sama. Ra, ha, mim, dua-dua itu sama. Alhamdu maksudnya memuji sesuatu yang cantik. Adakah perkataan alhamdu adalah khas bagi Allah sebagai pemberi nikmat,
Ataupun boleh juga dengan pakai untuk makhluk, seperti seseorang memberi hadiah kepada kita. Dari segi bahasa tak ada masalah pun. Dari segi bahasa boleh kita kata orang itu memuji orang lain, ya, hamidah. Tetapi kalau dari segi hakikat, maka segala-galanya adalah untuk Allah saja. Dari segi sebab musabab, orang tu buat baik pada kita, kita pun puji dia, ya. Tetapi kalau dari segi hakikat, alhamdu hanya untuk Allah. Sebab tu lam di situ lillah, alhamdulillah, segala puji. Alif lam tu lil istighraq, untuk merangkumi semua jenis puji. Sebab tu setengah tuan guru dia berdetailkan. Saya rasa saya tak berdetailkan itu hari. Jadi dia kata puji itu terbagi pada 4. Pertama, puji qadim bagi hadis, bagi makhluk. Mana Allah puji makhluk, sebagaimana Allah puji Nabi SAW, innaka la'ala khuluqin azim. Jadi itu puji Allah bagi makhluk. Ataupun puji qadim bagi qadim, Allah puji diri dia sendiri, banyaklah, qawi, aziz dan sebagainya, Allah puji diri sendiri. Dan ada juga puji makhluk bagi makhluk. Kita puji kawan-kawan kita, kawan-kawan kita puji kita, ya. Kita puji wakil rakyat, wakil rakyat puji kita. 5 tahun sekali wakil rakyat puji kita. Kerap kali kita puji wakil rakyat, minta bantuan. Itu makhluk bagi makhluk. Ataupun puji makhluk bagi qadim, bagi Allah, kita puji Allah. Jadi kata para ulama, keempat-empat jenis pujian ini pada hakikatnya semua milik Allah belaka. Okeylah, Allah puji Allah, milik Allah lah. Makhluk puji Allah, milik Allah lah. Bagaimana pula Allah puji makhluk pun milik Allah? Bagaimana pula makhluk puji makhluk pun milik Allah? Sebab yang pertama, makhluk tu sendiri milik Allah, ya. Kita pun orang puji, ya. Kita hantar makanan di surau, orang tak tahu siapa hantar. Orang makan, ui, sedapnya. Oh, kita duduk sebelah kembang, ya. Padahal bukan kita yang ciptakan gula, bukan kita yang ciptakan garam, bukan ciptakan daging. Kita cuma adun-adun, orang puji masakan kita. Apatah lagi makhluk ni memang milik mutlak hakiki kepada Allah Ta'ala. Maka puji pada makhluk automatik puji kepada Allah. Baik yang memuji itu makhluk sendiri, dan makhluk memuji pun dengan taufik daripada Allah Ta'ala, dengan gerak daripada Allah Ta'ala, ataupun yang memuji itu adalah Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Jadi jawapannya alhamdulillah ini kalau dari segi bahasa boleh jadi saja kepada makhluk, ya, kita puji makhluk yang baik, yang cantik, yang dan sebagainya. Tapi kalau dari segi hakikat, semuanya adalah untuk Allah semata-mata. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain secara lisan ataupun tulisan? Baik, kalau tak ada, insya-Allah kita akan sambung lagi, ya. Ada tempat yang kita akan slow macam ni, kita secara detail, dan mungkin ada tempat yang kita agak laju, ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqtar al bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.